arah. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Seperti satu ruang yang tidak tembus, yang diadakan di tembok ataupun di dinding rumah sebagai tempat meletakkan lampu supaya pancaran cahayanya kuat dan tidak berselerak. Kalau lampu pelita tu tak tengah, dia pergi keliling. Tapi kalau tak dalam lopak, dalam dinding ruang tu, dia hanya keluar daripada arah yang terbuka sahaja. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Seperti satu ruang yang tidak tembus, yang ada di dalamnya pelita. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu berada di dalam kaca. Pelita itu pula api dia dikelilingi dan ditutup oleh kaca. Kalau tak ada kaca, api dia duduk tak diam. Kerana angin dia akan bergerak. Bila bergerak, cahayanya jadi tak berapa stabil. Tapi kalau pelita itu dikelilingi oleh kaca, angin tak boleh kacau api yang muncul, maka cahayanya jelas tak berubah-ubah seperti pelita yang tidak dihalang oleh kaca daripada api. Api itu terang, kaca pula jernih, minyak pula terang. Api terang, kaca terang, minyak terang. Tempat yang disuluh pula tertutup, hanya terbuka daripada satu arah. Betapa terang dan jelasnya cahaya api, cahaya pelita, kerana dia dibantu oleh cahaya-cahaya yang lain. Cahaya kaca, cahaya minyak zaitun, disebutkan cahaya di atas cahaya. Al-misbahu fi zujajah. Pelita ataupun lampu itu berada di dalam kaca. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu berada dalam kaca. Kaca tu pula bukan warna biru, bukan warna hijau, bukan warna ungu. Kaca tu kala jernih. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Kaca itu pula jernih terang laksana bintang yang bersinar cemerlang. Kaca tu jernih. Bila duduk api dalam cahaya yang kaca yang jernih, dia akan bersinar seterang-terangnya seperti mana bintang bergemerlapan di langit. Yuqadu min syajaratin az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Kaca itu jernih seperti bintang yang bergemerlapan, bintang yang terang menerang. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Dinyala akan dia daripada akan lampu tu. Lampu tu minyak dia minyak zaitun. Lampu itu dinyalakan dengan menggunakan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya. Pokok yang berkat, mana pokok yang banyak kebaikannya. Daun dia jadi kebaikan
akar dia, batang dia jadi kebaikan, buah dia jadi kebaikan, minyak dia jadi kebaikan. Jadi pokok zaitun ni manfaatnya besar. Orang kecil manis pun makan teh daun zaitun, pahit berdengung. Jadi ubat. Ada orang buat tasbih kayu zaitun. Ada orang buat jeruk buah zaitun. Ada kala hitam, ada kala hijau. Orang tak biasa makan, nak belajar makan buah zaitun, makan jeruk kala hitam dulu. Sebab dia tawak. Makan hak hijau tu, tokak-tokak buang terus. Dengan masam dia, dengan pahit dia. Orang kita pergi Mekah, beli buah zaitun. Bawa balik ya. Kita pun pergi ziarah. Dia jamu buah kurma, buah tin, buah kismis. Kita pun makan sedap manis. Lepas tu dia suruh pula, ni buah zaitun. Awak aku ni, dia jeruk. Makan tokak sekali, buang terus. Dengan pahit, dengan masam. Buah jeruk zaitun bukan makan saja, dia makan dengan nasi. Arab makan dengan roti, kita makan dengan nasi. Aku tak lalu pahit dan masam semua ada ni. Yang jeruk petai kita boleh makan. Jeruk petai tu teruk pada buah zaitun ni, dia punya rasa. Pasal kita makan jeruk petai dengan cabai lah. Lepas tu makan dengan nasi. Boleh telan. Jeruk zaitun tak boleh pi. Jeruk zaitun try buat macam petai kau. Ambil buah zaitun nak kalau hijau rasa pahit tu, hijau dengan cabai, makan dengan nasi. Makan lebih kurang tu. Cuma orang tak biasa. Dia kata buah zaitun ni tak boleh. Zaitun ni manfaatnya besar. Minyak zaitun kalau boleh makan setiap hari. Buah zaitun makan dengan nasi. Macam kita makan ulam. Ulam cicah cabai makan dengan nasi. Buah zaitun pun sama. Orang Arab, mereka minyak zaitun makanan harian. Buah zaitun, jeruk zaitun makanan harian. Kerana jeruk ni bila campur dengan cuka, dia jadi potong. Dia ada manfaat tersendiri daripada cuka tu. Quran sendiri sebut buah zaitun sibghin lil akilin. Dia pembantu kepada orang makan. Salah satu lauk yang digunakan oleh orang yang sedang nak makan. Wa syajaratan takhruju min turi Sina, satu pokok yang keluar daripada kawasan Tursina. Tambutu bidduhni, ia mengeluarkan minyak zaitun. Dan dia digunakan untuk menjadi bahan makanan. Wasibghin lil akilin, sebagai penambah selera makan yang digunakan oleh orang Arab. Orang Arab ni buah zaitun ni perkara makanan biasa mereka, minyak zaitun makanan biasa mereka. Jadi kalau orang yang tak tahu tentang minyak zaitun ni, mudahnya cari dalam Google lah. Tulis khasiat minyak zaitun. Dia keluar bahasa macam-macam. Bahasa Melayu ada, bahasa tak Melayu pada, baca di situ. Betapa besarnya khasiat minyak zaitun. Sebab ia disumpah oleh Allah dalam Quran, wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Wa turi sinin, demi kawasan Tursina. Kawasan Tursina, kawasan Nabi Musa. Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Tursina. Nabi Muhammad SAW malam Isra' Mi'raj singgah di Tursina. Salah satu tempat yang disinggah oleh Nabi SAW. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Hadzal baladil amin, Mekah. Allah bersumpah dengan Mekah. Allah bersumpah dengan buah tin, dengan buah zaitun. Dinyalakan akan pelita itu
min syajaratin mubarakah. Ada satu hadis riwayat daripada Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Kalau tak silap hadis itu riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram nombor 1, Masjidil Nabawi nombor 2, Masjidil Aqsa nombor 3. Bila cerita tentang kelebihan Masjidil Aqsa, dia seorang perempuan. Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, isteri, salah seorang isteri Nabi SAW, seorang perempuan. Maka dia tanya, cerita tentang kelebihan Masjidil Aqsa tu, baguslah kelebihan dia. Tapi orang perempuan kadang-kadang nak pi tak boleh, pasal jauh, nak musafir, naik unta nak pi ke Masjidil Aqsa. Orang lelaki pun pi zaman tu, pi sebulan, balik sebulan, pi balik sampai 2 bulan. Nak naik, menghadapi padang pasir dan sebagainya, tak boleh nak pi. Tapi teringin nak kelebihan ibadat di Masjidil Aqsa tu. Jadi dia tanya, kalau orang yang tak mampu nak musafir pergi sana, nak buat macam mana, nak kelebihan yang ada di sana juga. Maka Nabi SAW sabda, hantar minyak pergi. Hantar minyak pergi. Kita nak pergi tak boleh, hantar minyak pergi sana. Apa maksud hantar minyak? Minyak itu digunakan untuk menyalakan pelita. Bila orang sana buat ibadat yang dapat pahala banyak, kita tumpang dapat pahala sana sama walaupun kita tak mampu pi, tapi kita hantar sumbangan kita ke sana, bila orang guna kita dapat pahala. Maka difahami daripada hadis tu, kalau tempat tu tempat baik seperti Mekah, Madinah, kita nak pi tak boleh. Tiba-tiba kita dengar ada orang kampung kita nak pi. Nak pi haji, nak pi umrah. Zaman dulu, zaman tak Covid dulu, la wallahu alam bila nak boleh pi. Maka kita hantar, bagi dia nah RM10. Buat apa ni? Pi belanja di sana. Pi belanja di Mekah, belanja di Madinah. Kok-koklah berkat kita hantar duit, kita pi dulu, lepas ni kita boleh pi. Kita nak pi, RM6,000, RM10,000, duit tak ada. Kita hantar RM10 lah. Beda belanja di Mekah, di Madinah, kok duit pi dulu, tuan duit pi lepas pada ni. Maka kita pi sedekah RM10, RM50 kat orang nak pi haji umrah. Kita nak pi kena RM6,000, RM10,000. Kita tumpang pi, sama ada dia belanja sana beli es krim ke, ataupun dia pi sedekah kat tu Arab di sana ke, dia sedekah kat tukang sapu sampah, tukang cleaner dalam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ke. Macam kita pi sedekah, kerana kita tak boleh pi, duit kita pi. Daripada ustaz buat contoh tu payah, lah ni nak pi tak boleh dah. Yang saya buat contoh lagu tu pasal tak boleh pi sana, nak hantar duit pun tak boleh. Di Palestin lah ni orang perlukan bantuan dengan sebab diserang oleh Israel. Kita ada ruang untuk hantar, baru ni pun ramai pakat sumbang dan hantar, alhamdulillah. Di tempat kita pun kita boleh buat lagu tu juga. Tempat paling baik Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Nak pi 3-3 tak boleh lah ni. Nak hantar duit pun mungkin susah. Maka tempat yang keempat selepas daripada 3 itu ialah masjid-masjid di tempat kita. Sebagaimana Nabi SAW bagi tahu kepada Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, kalau kamu nak kelebihan Masjidil Aqsa, kamu kena bermusafir pi ke situ, keluar pada rumah pi Masjidil Aqsa, buat ibadat di situ. Bila Sayyidah Maimunah kata saya tak mampu pi, kalau orang tu tak mampu pi sebab dia tidak berkemampuan, nak buat macam mana? Rasulullah kata hantar minyak pi.
supaya orang guna minyak itu buat ibadat, kamu sekurang-kurangnya dapat pahala, tumpang pahala mereka buat ibadat di sana. Maka kita duduk di kampung kita, kita nak pergi masjid dah laliat, susah. Orang semayang jemaah 5 waktu, kita 1 waktu. Orang pergi tiap-tiap hari, kita tiap-tiap minggu baru pergi, seminggu sekali. Oleh kerana saya ni kalut dengan kerja pagi nak pergi sembahyang subuh berjemaah, tak boleh. Pasal kena masuk kerja awal. Lohok nak pergi sembahyang subuh, lohok berjemaah, tak boleh. Duduk tempat kerja lagi. Petang nak sembahyang asar berjemaah, duduk di atas jalan lagi. Maghrib dengan Isya kot nak boleh pergi. Tu pun kalau rajin. Kalau tak rajin, duduk tengok TV pula malam-malam. Pakai tak pergi terus 5 minit waktu. Kalau kita jenis tak berapa rajin pergi masjid, mungkin kita ada semangat nak pergi tapi tak boleh. Ada semangat tu perkara betul dah. Kerana ada semangat teringin nak pergi bagi keram itu, mudah-mudahan masuk dalam hadis rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Tubuh badan nak pergi tak boleh, hati dia terikat nak pergi. Orang yang hati terikat, lalunya dia pergi selalu. Dia duduk di pasar, dia terikat dengan masjid. Dia duduk di pejabat, dia terikat dengan masjid. Dia duduk di mana-mana terikat dengan masjid. Maksudnya, aku pergi tak mana pun, aku mesti pergi masjid bila tiba waktu semayang. Dia duduk di pejabat, dia duduk di guak. Pejabat ada dialog start, dia pergi pejabat. Ada masjid waktu lohok, dia berhenti. Waktu rehat waktu pejabat, dia semayang masjid tepi pejabat dia. Dia kerja di hospital. Ada waktu semayang, dia cari tempat semayang jemaah di hospital itu. Dia kerja di Kelang, ada waktu rehat, waktu semayang Zuhur berjemaah, dia semayang jemaah dalam Kelang dia. Kalau orang terikat dengan tempat semayang, dia duduk tak mana pun dia tak tinggal semayang jemaah. Tak boleh dalam masjid, dalam surau, tak boleh dalam surau, dalam pejabat, dalam rumah, bersama keluarga. Yang penting jemaah tu sehari 5 waktu. Tu orang yang cinta sungguh untuk semayang secara berjemaah, bagus sungguh. Tapi hari ini nak cari orang lagu tu payah. Hari kita duk jumpa, duk tuang jemaah berlambak. Maka kalau kita memang tak mampu semayang jemaah 5 waktu di masjid, mungkin kerana kita sibuk, mungkin kerana kita sakit, orang boleh pergi 5 waktu, kita tekat 1 waktu pun betul dah, 4 waktu lagi tak boleh pergi. Maka kita hantar sesuatu yang bila orang buat ibadat 5 waktu, kita dapat macam kita pi walaupun kita tak mampu pi. Mungkin kita tak mampu pi kerana uzur syar'i ataupun uzur disebut adat. Uzur syar'i mungkin kita datang haid nifas tak boleh pi, ataupun kita lumpuh tak boleh nak pi masjid. Maka kita hantar sesuatu yang orang buat di masjid, kita dapat di rumah. Apa dia? Bayar duit karan dengan duit minyak, duit lampu. Duit karan dengan duit air. Nah, ambil RM10 bagi kat cucu kita. Pi masjid, bulan tabung. Ataupun bagi kat bendahari masjid. Duit apa ni RM10? Beda bayar karan dengan air. Nak bagi banyak, fahamlah COVID ni bukan ada duit ingat. Jadi kita bagi RM10 tu supaya orang banyak duit karan sebulan sekali air. Karan mungkin kena 100, mungkin kena 500. Hak 490 tu ambil duit masjid lah. Tapi hak 10 hak saya. Saya bagi RM10 ni supaya diguna untuk bayar karan dengan air. Karan tu diguna untuk semayang 5 waktu. Untuk zikrullah. Untuk baca Quran. Untuk mengaji kuliah subuh, kuliah maghrib. Air tu orang guna untuk ambil wudu. Maka 100 orang, 1000 orang yang berwuduk dengan air tu, saya ada setitik beda duit saya bagi. Saya nak pergi, boleh pergi sehari sekali tu pun betul. Saya tak ada nak pergi ni. Maka kalau kita sibuk, kita masih peluang dapat pahala melalui ibadat orang di tempat itu. Kalau di Mekah, di Madinah, di Masjidil Aqsa, kita hantar duit pergi sedekah kat orang yang buat ibadat dalam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Sedekah tetamu Allah, orang susah-susah sana. Bagi kat orang nak pergi haji umrah, dia belanja sana duit kita.
kita cari duit sini, motong getah dalam kebun getah. Duit kita main pada bendang kita, tiba-tiba digunakan dan dibelanjakan di tempat yang Allah gandakan pahala berlambak-lambak. Kita tumpang orang pi sana supaya dia belanja sana, kita dapat belanja di Mekah 100,000. Kita bagi sekupang, kita bagi RM1, RM1 tu dia sedekah di Mekah, dia belanja di Mekah, dapat pahala RM100,000. Kita bagi RM10, kali pula RM100,000, nak kira nak abang tak arti lah, banyak terlajak. Karena di Mekah semua ibadat digandakan RM100,000. Maka Mekah dah tak boleh pi, Madinah dah tak boleh pi, Masjidil Aqsa lagi tak boleh pi, maka ada peluang yang nombor 4, masjid di tempat kita masing-masing. Oh, masjid ada duit lah, surau yang teruk lah, hantar kat surau. Surau kadang-kadang karan 2 bulan tak bayar. Dia kata nak bayar apa, orang semayang pun tak pi. Ada surau subuh yang hidup, 4 waktu lagi tak ada. Ada surau tak ada orang, kawan tu bang, kawan tu qamat, kawan tu jadi imam, kawan tu jadi makmum, seorang-seorang dia. Surau belah Haluk Stang ada satu surau, kawan tu buka klinik. Dia kata, duit surau ni saya yang bagi, karan dengan ayam. Dia main setahun sekali, dia main raya. Tu pun tukar hantar keluarga. Tapi surau tam ni saya bayar, dia kata. Dia bayar surau sebulan baru RM50 tak ada. Karan dengan ayam. Tapi klinik yang dia buka, maju, orang pakat main ubat kat dia. Masuk puluh-puluh ribu. Modal dia sumbang kepada surau RM23, RM230, RM200, RM2-3 bulan. Jadi dia beri kepada tempat ibadat, orang guna buat ibadat, Allah Ta'ala ganti rezeki dia dari sumber yang lain. Orang meniaga kedai runcit, meniaga kedai makan, nak murah rezeki. Awal aku buka kedai makan, tak ada orang main makan ni. Duit yang dia dapat melalui dia meniaga kejual tu, pibuh RM1-2 di masjid, di surau. Mudah-mudahan orang guna duit dia untuk bayar karan, bayar ayak di masjid surau itu. Allah Ta'ala hantar pelanggan yang banyak yang main makan di kedai restoran dia. Saya buka kedai runcit, tak apa laku, nak bagi laku, duit yang kita dapat melalui keuntungan kita meniaga tu, kita pibuh dalam masjid, beda karan dengan ayak. Mudah-mudahan sumbangan kita untuk membayar karan ayak di masjid-masjid tertentu, Allah Ta'ala hantar pelanggan-pelanggan untuk main beli banyak di kedai runcit yang kita buka, meniaga kita maju. Oh, saya bukan buka kedai runcit, saya bukan buka kedai makan, saya kerja cikgu, gaji tetap dah. Saya kerja kelang, duk banyak tu gaji saya. Kita nak ada keberkatan gaji daripada kelang yang kita kerja, jaga ibadat, jangan buat dosa di kelang itu, dan gaji kita ambil sekupang RM2, buh dalam tempat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan ke kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah jaga waraskan akal kita, Allah bagi kebaikan kepada kita. Kerana hadis Imam Muslim menceritakan, seorang hamba Allah memiliki satu kebun. Setiap kali dia mendapat hasil kebunnya, dia akan bahagi 3. Kita bahagi 2. Pasal apa bahagi 2? Oh, saya kerja kelang, saya kerja cikgu, saya jadi nelayan, saya buat bendang. Bila saya dapat duit melalui padi yang saya jual setelah saya buat bendang, bila saya dapat duit melalui skrap yang saya jual setelah saya motong getah, bila saya dapat duit melalui ikan yang saya jual sebab saya seorang nelayan, bila saya dapat gaji sebab saya seorang cikgu, saya seorang tukang kebun, saya kerja kelang, duit saya guna 2. 1, saya belanja, saya, anak bini saya beli makanan, beli pakaian, bayar duit kereta, bayar duit rumah, bayar hutang ni. Sebahagian lagi saya buh dalam bank. Hak tu kita. Sebahagian daripada kita
bila dapat duit bahagi dua. Satu belanja, satu simpan. Kawan tadi tak. Kawan tadi, aku tiap-tiap kali dapat duit, aku bahagi 3. Satu belanja, satu simpan, satu sumbang. Sedekah kah, buat kenuri kah, wakaf kah. Yang penting tiap-tiap kali dapat gaji, tiap-tiap bulan dapat gaji, mesti bahagi 3. Tak semestinya banyak. Oh, saya dapat sebulan 3,000. Ustaz kata bagi 3, 1,000 nak kena bagi jenuh. Tak, bagi 3 maksudnya ada sebahagian kecil daripada 100% itu sudah cukup. Saya dapat gaji 3,000. Saya banyak hutang rumah dengan kereta tengah 2,000 dah. Bagi di tengah 2,000 nak buat apa? Makan, minum, beli beras, beli lauk untuk sebulan 1,000 dah. Tinggal 500, banyak kereta batu. Cukup-cukup nak buat macam mana? Yuran anak sekolah lagi. Maka kalau kita nak beramal dengan hadis Muslim itu, kita tak mampu nak bagi sampai 1/3, yang penting daripada 3,000 itu, mungkin ada RM10 daripada 3,000 kita sedekah. Mungkin RM20 daripada 3,000 kita derma. Mungkin RM30 daripada 3,000 itu kita bantu orang susah. Mungkin kita RM50 daripada 3,000 itu kita wakaf, sumbang untuk wakaf bina masjid, ataupun sumbang untuk tabung masjid, ataupun sumbang untuk elektrik dan air masjid. Maka sebahagian daripada 3,000 yang kita dapat dah ada sumbangan. Mungkin kita belanja roti canai kat kawan kita. Mungkin kita hantar nasi lemak kat jiran kita. Mungkin kita beli buah pelam, buah lah ni musim apa? Musim durian. Hantar durian yang elok kat kawan yang susah payah makan durian. Semua tu termasuk dalam 1/3 yang merupakan sumbangan kepada orang lain. Jangan dapat duit 1/2 untuk guna, 1 guna untuk simpan dalam bank. Bagi 1/3 guna, 1/3 bagi 3. Ada untuk guna sendiri dengan keluarga, ada untuk simpan, ada untuk infak. Infak mana? Sedekah atau derma. Maka lelaki tadi buat satu pertanian. Apabila sampai masa awan membawa hujan, turun hujan tu dalam parit, air lalu kok parit, lalu kok tempat pertanian dia, dikeh air masuk. Bila ditanya kenapa tanaman kamu lebih subur, orang lain tak ada terang mana, kamu lebih subur, hasil kamu lebih berlipat kali ganda daripada orang lain. Dia kata setiap kali aku mendapat hasil aku bahagi 3. 1/3 aku belanja, aku keluarga anak isteri. 1/3 aku kembalikan kepada kebun aku sebagai benih untuk tahun depan, musim yang akan datang. 1/3 untuk beli benih, untuk beli baja, beli racun. Dan yang bahagian yang ketiga, aku guna untuk beri kepada fakir miskin, aku guna untuk sedekah, aku guna untuk sumbang. Maka sebab yang ketiga itulah yang menyebabkan hasil pada kebun dia semakin subur, semakin subur, semakin subur. Sebab yang ketiga, dia rajin bagi kepada orang. Sama ada dia bagi ke masjid, ke surau, dia bagi kepada orang fakir miskin, dia bagi kepada anak yatim, dia bagi kepada jiran, dia belanja kawan. Sarapan pagi dia membuat kenuri malam Jumaat, ataupun dia hantar ke orang, beli lauk hantar ke orang, masak nasi hantar ke orang, beli buah hantar ke orang. Sumbangan-sumbangan infak yang kita berikan, ada nama sedekah, ada nama hadiah, ada nama wakaf, ada nama derma dalam tabung, tabung masjid ke tabung surau ke, ada nama bayar anggaran masjid, bayar anggaran surau, ada nama hantar pergi Palestin, ada nama dengar orang nak buat surau tak cukup duit, bagi sekupang RM2, Yang tu penyebab supaya Allah Ta'ala lipat gandakan selepas itu. Dalilnya banyak, salah satunya firman Allah dalam surah Saba,
wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ayat 30 berapa dalam surah Sabah? Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa sahaja yang kamu infakkan daripada sesuatu, fahuwa yukhlifuh, maka Allah ganti balik. Kita sumbang duit, Allah ganti duit. Kita sumbang ilmu, Allah berganti tambah ilmu lain. Al-ilmu yazku bil infaq. Ilmu itu bertambah dengan kita mengajak orang. Wal mal yanqusu bil infaq. Harta itu berkurang dengan sebab infaq. Jadi Allah Ta'ala bagi ingatan kat kita tentang infak itu ada penggantian daripada Allah, dan Allah peringat dalam ayat yang lain. Dalam hadis kata, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Harta yang disedekahkan tidak akan kurang. Jadi hadis Imam Muslim mengajak kepada kita, apabila kita dapat gaji tiap-tiap bulan, jangan bahagi dua. Tapi bagi ada sebahagian kecil daripada gaji kita itu untuk bagi ke orang kah, bagi kepada persatuan kah, bagi kepada masjid ataupun surau. Saya dapat gaji sekian banyak, mungkin ada RM1 daripada gaji saya, atau RM10 atau RM100 untuk bagi kat tang lain. Baki lagi saya guna untuk anak isteri, dan saya guna untuk simpan, kalau boleh simpan. Sebahagian duduk dalam bank, sebahagian saya guna untuk beli beras, beli lauk. Sebahagian kecil, kalau tak boleh banyak pun, saya guna untuk belanja kawan, saya guna untuk buat kenuri, saya guna untuk beli buah bagi kat jiran sebelah rumah, saya guna untuk buh dalam tabung masjid surau, saya guna untuk sedekah jariah. Ada orang nak bina tempat ibadat, saya buh situ, supaya bulan depan gaji yang saya dapat diberkati lagi. Diberkati bukan ada, kadang-kadang dia kata bagi tak naik pun, kok naik pangkat tak naik juga, naik gaji tak naik juga. Kalau gaji 1,000, duduk 1,000 tu tak naik lebih. Tak, mungkin Allah bagi dalam bentuk kesihatan kita baik, menyebabkan kita boleh buat ibadat dengan sempurna, akal kita waras, kita tak jadi pelupa, tubuh badan kita sihat, sembahyang kita semakin khusyuk, dan kelebihan yang tinggi orang yang menyumbang ini, husnul khatimah, kematian yang baik. Innas sadaqata taqimi tatassu, hadis kata. Sesungguhnya sedekah itu memelihara pemberi sedekah itu daripada bertemu dengan kematian yang buruk. Semua kita nak kematian yang baik, maka biasakan sedekah, walaupun sekupang, walaupun RM1. Innas sadaqata taqimi tatassu. Ada hadis lain kata, sedekah di awal pagi ataupun sedekah itu, bala tidak akan melangkah menimpa orang yang bersedekah. Jadi daripada gaji kita dapat tiap-tiap bulan tu, kena ada sekupang RM2 untuk kita sedekah, untuk kita sumbang. Seperti mana hadis Imam Muslim, bahagi 3, jangan bahagi 2. Sebahagian masyarakat bahagi 2, satu bahagian untuk beli lauk, beli beras, bayar yuran anak sekolah, bayar karan, bayar ayak, bayar rumah, bayar kereta. Lagi boh dalam bank simpan. Yang tu nak bagi kat orang tak ada pasal, genggam rapat. Hak sebahagian lagi dia bahagi 3. Dia ambil sedikit daripada apa yang dia dapat tu, sama ada dia belanja kawan, ataupun dia buat kenuri lama-lama sekali malam Jumaat, orang baca Yasin, hantar bihun bi, ataupun dia buh dalam tabung masjid untuk beda karan surau, karan ayak, ataupun dia bagi kepada fakir miskin ataupun anak yatim dan sebagainya. Yang penting tiap-tiap kali saya dapat gaji, ada sekupang RM2, RM10, RM2,
daripada gaji yang saya dapat itu diberikan dalam kebaikan. Nama dia infak. Nama dia pemberian dan sumbangan. Quran kata, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Surah Saba juzuk 22 ayat 30 lebih. Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran istimewa kepada orang yang infak. Siapa yang menginfakkan, Allah pasti ganti balik. Itu infak dalam janji dalam Quran. Dalam hadis, setiap pagi Allah hantar malaikat seluruh dunia, round seluruh dunia. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan itu ganti balik. Satu malaikat lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang imsak, yang genggam tak bagi infak itu, talafa binasa. Hak duk bagi ganti balik, hak tak bagi pejahanam buang. Pejahanam harta dia. Kalau harta dia tak jahanam, tubuh badan dia sakit, duit dia habis juga. Kalau tubuh badan dia tak sakit, dia mati, pisah terus dengan harta dia. Doa malaikat ni mustajab. Siapa yang tak menginfakkan bagi jahanam. Infak tu maksudnya infak yang wajib, seperti zakat tidak dikeluarkan. Nafkah tidak diberikan secukupnya, sepatutnya kepada anak isteri. Nafkah yang wajib tak dikeluarkan, dapat doa malaikat. Tapi kalau kita bagi yang sunat, yang itu terpulang kepada kita. Lagi banyak, lagi baik. Jadi ayat berapa tadi saya sebut? Ayat dalam surah Saba, ayat 39. Muka surat 432, juzuk 22. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah, sesungguhnya Tuhan aku melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendak di kalangan hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki. Allah Ta'ala berkuasa, ikut suka dia nak bagi rezeki murah, dia jadi kaya raya, ataupun nak bagi rezeki susah sikit, dia jadi susah. Tetapi orang kaya infak cara kaya, orang susah infak cara susah, ada kelebihan. Baik itu dalam surah Ali Imran kata, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan ketika senang ketika susah. Hak senang bagi ribu, hak susah bagi sekupang. Infak itu membawa kebaikan, membawa syurga dan keampunan. Wasari'u ila maghfiratin, segeralah kamu mencari keampunan, wajan minallah, daripada Allah, wa jannatin, dan dapatkan syurga yang seluas, yang lebarnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang bertakwa. Macam mana sifat ahli syurga? Macam mana sifat orang yang diberikan keampunan? Macam mana sifat orang bertakwa? Sifat pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan ketika senang, ketika susah. Senang bagi banyak, susah bagi sikit. Tak bagi dia bagi. Senang bagi ribu, tak senang bagi sekupang, bagi RM1. Maka ayat 39 kata, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan daripada sesuatu, maka ia akan ganti balik. Kita infak kepada anak isteri kita, beli beras, beli lauk, bayar yuran sekolah, Allah ganti balik kerana infak dalam kebaikan. Kita infak di luar rumah kita, buh dalam masjid, buh dalam surau, bayar karan masjid, bayar karan surau, bagi ke anak yatim, bagi kepada fakir miskin, bagi kepada jiran, Allah ganti balik. Fahuwa yukhlifuh, sebab orang terima tu menyukakan hati. Kita bagi makan dengan kawan roti canai di restoran, kita tolong bayar sebiji RM1, ya, bukan banyak mana.
Dia suka kat kita, bagus, terima kasih lah kerana tolong bayang kat saya, esok bayang lain, dia kata. Roti canai sebiji, nasi lemak sebungkus, teh tarik sebungkus, satu gelas. Dia suka memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang beriman, itu satu sifat yang cukup bagus. Kita hanya menggembirakan dia dengan kita bayar roti canai sebiji RM1. Menggembirakan orang beriman Allah pandang tinggi. Kita hantar buah pelam sebiji kat jiran sebelah rumah, gembira dia dengan sebab dia dapat buah. Dia doa jazakallahu khairan katsira. Dia tak doa pun dia sudah gembira. Kita menggembirakan hati dia bagi makanan percuma, Allah Ta'ala akan gembirakan kita. Kerana memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang beriman itu satu sifat yang diajak, yang tinggi nilainya. Oh, saya nak bagi tak boleh, duit tak ada. Nak bagi tak ada, terima boleh. Kita senyum ke orang sudah menggembirakan hati orang yang kita senyum. Hadis kata tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di wajah saudaramu itu satu umpama sedekah. Dah dapat pahala dah. Kita senyum bagi orang syok jumpa kita, dia tak kata kita sombong. Dia ni sombong jumpa aku tak peduli. Bukan tekat senyum jelian lidah kat aku. Orang marah kat kita jumpa, kita tunjuk muka yang menyedihkan dia. Maka memberikan, menginfakkan itu fadilatnya besar. Allah Ta'ala kata, aku ganti balik kat siapa yang menginfakkan, wa huwa khairur raziqin. Cuma infak mengikut kadar kita. Kadar kita sekupang, jangan bagi 2 kupang. Kadar kita RM1, jangan bagi sekupang. Mengikut kadar kita, seperti mana kata ulama, hunjurlah kakimu menurut kadar selimutmu ketika kamu tidur. Pakai baju ukuk badan sendiri. Jangan kita rasa aku ni jenis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, sekali nak infak nak habis. Duit aku dapat gaji sebulan 3,000 aku nak buh dalam tabung, pakai tak makan apa. Jadi tahap mengikut tahap masing-masing. Jadi ayat 39 surah Saba menawarkan kepada sesiapa saja yang menyumbangkan dalam kebaikan, Allah ganti balik. Maka Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha diajak oleh Nabi SAW, kalau kamu nak dapat fadilat Masjidil Aqsa, kamu tak boleh pergi Masjidil Aqsa, kamu hantar sesuatu yang korang guna buat ibadat di sana. Peluang kita yang jenis tak apa rajin pergi masjid, untuk kita dapat pahala ibadat di masjid, tumpang pahala dengan kita bos kupang 2 dalam tabung masjid, orang ambil duit tu bayar duit karan, bayar duit ayak, kita tumpang pahala ibadat orang yang guna karan dengan ayak. Sewaktu semayang 5 waktu, kuliah maghrib, kuliah subuh, kita dapat pahala sama, walaupun kita kuliah subuh tuang sebulan sekali pun susah, kuliah maghrib pun tak nampak muka, semayang jemaah tak ada, Jumaat saja seminggu sekali, dah nak pi pun tak larat, tapi kita hantar duit, nah ambil duit saya, beda bayar karan. Berapa? RM1 sebulan. Karan RM200, kita bagi RM1. RM199 lagi, ambil tang lain lah. Yang penting tiap-tiap bulan mesti RM1 saya tu diguna untuk bayar elektrik, bayar ayak. Orang ambil ayak semayang, setitik daripada ayak semayang dia tu duit saya. Kita mudah-mudahan masuk dalam tawaran ayat ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan dapat doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Panjang cerita pagi ni sampai terlepas, terberhenti dah kuliah kita, tak mana berhenti tadi tahu. Kita sambung besok pula ayat ni. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Kita sambung besok. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.